Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam siri kuliah online kita membicarakan tentang Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu menarik, Islam itu menawan. Dan di antara keindahan dan kecantikan Islam itu ialah Islam membenci ataupun Islam tidak menyukai perkara-perkara yang tidak baik. Dan Islam menyuruh kita untuk menjauhi, menghindari daripada perkara-perkara yang tidak baik, hatta dengan hati sekalipun. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, kata Nabi, haddathana Naharun Abdi annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yas'alul 'abda yawmal qiyamah hatta yaqulu ma mana'aka iz ra'aital munkar an tunkirahu fa idza laqana Allahu 'abdan hajjatahu qala rabbi rajawtuka wa fariqtu minan nas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Nahar Al-Abdi bahawa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah pasti akan menyoal seseorang hambanya pada hari kiamat kelak. Ya, Allah pasti akan menyoal seseorang hambanya pada hari kiamat kelak. Maknanya kita tidak terlepas daripada soalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berkata, apakah yang menghalang kamu daripada mencegah kemungkaran? Di antara soalan yang Allah Taala tanya kita di hari akhirat ialah apa yang menghalang kamu daripada mencegah kemungkaran ketika kamu melihatnya. Lalu hamba itu akan menjawab, wahai Tuhan, aku mengharapkan redha-Mu dan aku menjauhi manusia untuk mengharapkan keampunan Kamu dan takut manusia mendatangkan mudarat padanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ini daripada Sunan Ibn Majah, hadis yang ke-4007, dan hadis ini adalah hadis sahih. Di mana dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahawa setiap Muslim bertanggungjawab mencegah kemungkaran yang berlaku di sekelilingnya mengikut kemampuan masing-masing. Ya, wajib mencegah mengikut kemampuan masing-masing. Yang boleh cegah dengan kuasa, dengan tangan, cegah dengan kuasa, dengan tangan. Yang boleh cegah dengan lidah, dengan lisan, cegah dengan lidah, cegah dengan lisan. Yang hanya mampu mencegah dengan hatinya, maka cegahlah dengan hatinya, dengan tidak meredai dan menyukai kemungkaran dan kemaksiatan yang ada itu. Kerana setiap Muslim akan ditanya di hari kiamat kelak tentang kemungkaran yang dilihat tetapi tidak dicegah. Setiap kita akan ditanya oleh Allah di hari akhirat kelak, kenapa kamu lihat kemungkaran, kamu tidak mencegahnya? Apa jawapan yang nak kita sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak? Ya.
Sedangkan kita mempunyai kemampuan. Sebab itu mengingkari kemungkaran dan kemaksiatan dengan hati akan dapat melepaskan seseorang Muslim itu daripada tanggungjawab jika dia seorang yang lemah dan tidak mampu mengingkarinya dengan tangan atau lisan. Dia tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lisan, dia hanya mampu dengan hati. Maka cegahlah kemungkaran dengan hati. Yang dimaksudkan dengan lemah dan tidak mampu itu ialah mungkin dia akan merasa takut. Dia rasa takut. Bila dia cegah kemungkaran, akan berlaku apa-apa pada dirinya. Atau dia bimbang kalau dia mencegah kemungkaran, harta bendanya akan ditimpa mudarat, kerosakan, akan dirosakkan dan sebagainya. Kerana mungkin di zaman itu, di zaman banyaknya kita kata kemungkaran dan kemaksiatan, maka dia nak mencegah kemungkaran itu, dia takut hartanya dimudaratkan, dirosakkan. Dan ketika itu, ketika hartanya rosak, ketika dirinya berhadapan dengan cabaran dan dugaan, dia tidak mampu untuk menanggungnya. Tak mampu nak menanggungnya. Yang itulah selemah-lemah iman. Dan dia mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunnya. Mana itulah orang yang mempunyai selemah-lemah iman, iaitu membenci dengan hatinya. Membenci dengan hati. Dalam satu hadis disebutkan daripada Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiban fakana fima qala ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqulu bihaqqin idza alimahu qala fabaka Abu Sa'id wa qala qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah berdiri menyampaikan khutbah. Abu Sa'id cerita Nabi berdiri menyampaikan khutbah. Dan di antara isi khutbah Nabi menyebutkan, apa Nabi sebut? Nabi kata, ketahuilah, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas, an yaqulu bihaqqin idza alimahu. Nabi sebut dalam khutbahnya, Nabi kata, ketahuilah, jangan sesekali seseorang daripada kamu terhalang untuk menyampaikan kebenaran yang ia lihat kerana takut kepada manusia. Nabi kata dalam khutbahnya, jangan seseorang di antara kamu terhalang untuk mencegah kemungkaran, menyatakan kebenaran. Kenapa? Kerana takut kepada orang. Qala, lalu Abu Sa'id pun menangis. Qala fabaka Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id pun menangis. Dan berkata Abu Sa'id, katanya, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Sesungguhnya demi Allah kami telah melihat kemungkaran tersebut, namun kami takut. Fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id menangis bila mendengar Nabi sebut tentang jangan ada di antara seseorang terhalang untuk menyatakan kebenaran bila dia melihat kemungkaran, maksiat, kerana takut kepada orang. Maka Abu Sa'id menangis. Kenapa? Kerana kami, kata Abu Sa'id, melihat kemungkaran, tapi kami takut untuk mencegahnya. Abu Sa'id menangis bila mendengar khutbah Nabi dan bila mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang betapa ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melihat kemungkaran tetapi tidak mencegahnya sedangkan dia mampu. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ibnu Mas'ud pernah mengungkapkan satu kata-kata.
Kata Ibnu Mas'ud, akan ada di antara kamu, akan ada di kalangan kamu, kata Abu Ibnu Mas'ud, mereka yang panjang umurnya. Akan ada orang di antara kamu yang panjang umurnya dan sempat melihat kemungkaran yang tidak mampu diubahnya, dan akan sempat melihat satu kemungkaran yang tak mampu diubah, kecuali Allah mengetahui bahawa hatinya benci kepada kemungkaran tersebut. Nabi sebut, apa Ibnu Mas'ud sebut, akan sampai satu masa, kata Ibnu Mas'ud, di antara kamu orang yang melihat kemungkaran tapi tak mampu nak ubah. Tak mampu nak ubah dengan tangan, tak mampu nak ubah dengan lisan, tak mampu. Ya? Maka kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala mengetahui, ya, bahawa sesungguhnya kamu benci kepada kemungkaran itu dengan hati kamu. Maknanya paling daif, paling lemah, paling tidak pun, ya, kebencian kita, ya, kepada kemungkaran dan kemaksiatan dengan hati itu adalah sesuatu yang penting untuk sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu untuk pagi ini insya-Allah bertemu di kesempatan yang lain, ya, pada hari yang lain, pada besok dalam waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menghayati dan mengamalkan hadis-hadis ini, dan itulah di antara ciri-ciri dan kita kata gambaran-gambaran keindahan Islam yang menjadi agama kita. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehingga bertemu pada pagi besok, ya, saya akhiri dengan ma asabana min hasanatin famin Allah wa ma asabana sayyi'atin famin anfusina. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.